masuk bab lain minggu depan. Baca dah. Haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Laithan yazkuru an Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Daud, dan hadis ni dhaif. Makna dianya telah berbicara kepada kami oleh Humaid ibnu Mas'adah, katanya telah berbicara kepada kami oleh Mu'tamir, katanya aku telah mendengar Laith menyebut bahawa Talhah ibnu Musarrif daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkomor dan memasukkan air ke hidung. Faham dengan apa makna memisah? Air lain-lain. Ambil air komor-komor dulu, lepas tu buang air tu, ambil air lain baru hisap dari hidung. Itu makna memisah. Hadis ni dhaif, cuba tengok. Dia beronam mana ni? Mana silap je? Ini nombor 5 ni. Majhul. Dia majhul, tidak dikenali. Ini saja. Jadi dhaif dia ni. Tak berapa cerak lah maknanya. Majhul ni maknanya dia tidak diyakini, walaupun dia ni sikoh setara mana. Nak kata dia jahat, kalau dia tu kazzab, pendusta, jadi maudhu' lalu hadis tu. Nah. Tapi dia ni kita tak berapa cerak dia, majhul. Kalau dia tanya lagu mana, dia kata kahwin tak berapa cerak tu. Jauh setara mana, alim setara mana, tak berapa cerak. Jadi kerana walaupun semuanya saduk, siqah, semua boleh terima, tapi oleh kerana di sini tak tahulah sebab mungkinlah dia di sinilah bezanya. Dia berasa dia yakin ayah dia, tapi orang tak yakin ayah dia. Orang yang menilai, orang dia ni menilai ni. Tak berapa boleh. Jadi mana cuba tengok. Hadis ni dia silap sikit aja, dia sudah pun jadi dhaif. Baik, kita tengok bila dia dhaif dia jadi guana. Mari hadis lain pula. Kita tengok hadis yang ke-50 pula dah. Haddatsana Musaddad haddatsana Abu Awanah an Khalid ibni Alqamah an Abdi Khair an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara salasan yumadmidu wa yanshiru min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma' akhrajahu Abu Dawud. Ini sahih Telah berbicara kepada kami oleh Musaddad, telah berbicara kepada kami oleh Abu Awanah daripada Khalid ibn Alqamah daripada Abdul Khair daripada Ali radhiyallahu anhu tentang cara wuduk Nabi. Ni dia kata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomor dan menghisap serta membuang air daripada hidung dengan menggunakan tapak tangan yang sama yang digunakan untuk mengambil air, seolah-olah macam air tular. Air dalam satu tapak tangan dia bagi dua. Dia buh dalam mulut separuh, dia buh dalam hidung separuh. Nampak situ tak? Jadi kita di sini tidak ada timbul masalah, walaupun hadis Abu Daud juga, kerana sini sahih. Kita baca pula 51 supaya kita nak baca sekaligus dah. Haddatsani Muhammad ibn Sabbah haddatsana Khalid ibn Abdullah an Amr ibn Yahya bin Umarah an abihi an Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadamada wastanshaqa min kaffi wahidin yaf'alu dhalika thalasan. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn As-Sabbah, telah berbicara kepada kami oleh Khalid ibn Abdullah daripada Amr bin Yahya ibn Umarah daripada ayahnya daripada Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu anhu tentang cara berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian baginda memasukkan tangannya lalu berkomor dan menghisap air ke hidung daripada tangan yang sama. Baginda melakukan demikian sebanyak 3 kali. Artinya dia ambil tu komor separuh buah dalam hidung sekali. Ambil tu komor masuk dalam hidung sekali. Seolah macam anggota tular. Ambil itu komor masuk air hidung sekali. 3 kali. Baik, kita nak bincang kerana ada nampak kontradik, nampak bercanggah antara hadis 49 tu dengan 50 dengan 51. Ini semuanya adalah hadis riwayat Muslim, tak timbul masalah lah tu. Hadisnya sahih. Kosa kata, kita nak faham perkataan-perkataan dalam hadis tadi. Yafsilu maknanya memisahkan, iaitu memisahkan antara berkomor dan memasukkan air ke hidung dengan menggunakan air yang berasingan. Berkomor al-madmadah, makna berkomor iaitu memasukkan air ke dalam mulut dan memutarkan air tersebut di dalam mulut. Ini kita dah bincang dah. Nak dapatkan pahala berkomor ni tidak memadai dengan masuk ludah selalu, dia kena putar. Nak dapatkan wuduk yang sempurna, buh dalam mulut kena putar gogok sikit, sekadar biar dia rata. Walaupun benda ni sunat ni kan, kita tengok depan supaya kita dapat wuduk yang sempurna. Apa makna wuduk sempurna lah? Al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, iaitu setelah memasuk air ke dalam hidung dianjurkan mengeluarnya kembali. Istinthar, membuang air dari hidung, kadang-kadang digunakan kalimah al-istinsyaq. Min kaffin wahidatin, dari tapak tangan yang sama, iaitu ketika berkomor dan memasukkan air ke hidung, baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan air dari tapak tangan yang sama. Saya cuba buat lagu ni, tak cukup air. Nebuh dalam mulut, nebuh dalam hidung, tak ada, jadi tak ada air. Bagaimana takut tangan Nabi dia lebar. Gimana cik cukup sebelah tak boleh, tak jadi nak sebut dia. Baik, hadis ini mengandungi keterangan tentang hukum berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung serta cara kedua-duanya. Lepas kita belajar ni, balik amal kau masuk air dari hidung. Kau tak ingat-ingat semua? Ajarlah sikit-sikit sekarang ni dah. Kalau boleh serok ke dalam tu, oh tu hebat benar dia. Ketiga-tiga hadis tersebut menunjukkan dianjurkan berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung serta membuangnya ketika berwuduk, dan hukumnya menurut pendapat jamhur ulama adalah sunat. Sunat ni, hidung dengan komor ni adalah sunat. Namun hadis pertama, hadis 49 tadi, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkomor dengan memasuk air ke dalam hidung. Artinya ambil air komor suku, ambil air dari hidung suku-suku. Ini bermakna baginda mengambil air sebanyak 2 kali. Sekali untuk berkomor dan sekali untuk memasukkan air ke dalam hidung, atau 6 kali. 3 kali untuk berkomor dan 3 kali untuk memasukkan air ke hidung. Ini satu cara dah. Cara demikian ternyata bercanggah dengan cara seperti dalam hadis 50 dan 51. Tidak bercanggah tadi. Namun oleh sebab hadis 49 adalah dhaif, maka timbul percanggahan antara satu sama lain. Sebaliknya hadis 50 dan 51 adalah lebih kuat dan lebih sahih. Maka tak pakailah hadis tadi. Kita pakai ni kalau jumpa hadis tu bercanggah, hak satunya sahih, hak satunya dhaif, kena buatlah hak dhaifnya. Kecuali kalau sama-sama sahih, hatu kena ada cara lain pula. Kalau kelihatan bercanggah, nak buat lagu mana? Tu kita dah belajar kan dulu dalam ulumul hadis dulu. Hadis 50 dan 51 tu silap tarik saya tu, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan air dari tangan yang sama. Hal ini bererti bahawa baginda tidak memisahkan antara kedua-duanya
Sebaliknya melakukan kedua-duanya seolah-olah ia merupakan satu perbuatan, bukannya dua perbuatan. Lagu mana cara dia buat ni? Ia sekaligus menunjukkan baginda mengurangkan penggunaan air ke tahap yang paling minimum dengan membahagian air dari satu tapak tangan kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk berkomor dan satu bahagian lagi untuk memasukkan ke hidung. Tidak 6 kali lah. Kalau macam tadi 6 kali dah. 3 kali komor, 3 kali masuk dalam hidung. Ni 3 kali. Ambil sekali, buh dalam mulut separuh, buh dalam hidung separuh. Oh tu saya kata tak cukup tu. Saya tak buat gini, tak cukup. Dia kata sebelah je. Kafin wahidatin. Tu saya kata takut tangan Nabi dah lebar. Orang tapi kalau tangan lebar, hidung dia pun besar lagi dah. Tak cukup juga. Hadis 51 lebih jelas maksud cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggunakan air dari satu tapak tangan untuk sekali berkomor dan memasukkan air ke hidung. Kemudian baginda mencedok air kali kedua dan begitulah seterusnya. 3 kali. Ambil, buh dalam mulut separuh, buh dalam hidung separuh. Sekali. Ambil kali kedua, dalam mulut separuh, hidung separuh. 2 kali. Kali 3 lagu tu juga. Hak kita nampaknya 3 kali komor, 3 kali hidung. Ini bermakna baginda mencedok air sebanyak 3 kali untuk 3 kali berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Faham apa tu tak? Istifadah. Jadi hak mana hak lebih sahih? Ialah cara hak yang ketiga. Cara 3 kali hak kita buat ni boleh juga, tapi hadis dhaif. 6 kali tu hadis dhaif. Hak sahihnya hak lagu tak ni. Boleh beza dua tu. Nak bagi air ni, klik training lah bagi air. Bagi air. Dia tidak oyak separuh, dia bagi 2. Mungkin dalam mulut banyak, dalam hidung sikit. Jadi di sini kalau nak ambil wuduk sempurna, ialah ambil hadis sahih. Hak tu boleh juga. Betul hak lagu tadi. Itu hadis dhaif. Ni sebelah tangan. Hak tu masalah sebelah tangan dia sebut kafin wahidatin. Kafin. Bukan dia tak sebut kafaini, tidak 2 dah. 2. Dia bagi 2 mulut. Ya sekaligus. Dia tidak kata kita sesat mulut dulu. Kita sesat komor maka kita buat kedia pula hidung. Ni dia buat pakai sekali. Mulut bekerja, hidung pun bekerja sekaligus. Sombak kalau buat lagu tu kita. Payah nak buat. Jadi istifadah, kesimpulan yang kita ambil daripada hadis ni, dianjurkan berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk. Hukum berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung serta membuangnya adalah sunat. Sunat yang ni dah. Dianjurkan berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung daripada air di tangan yang sama. Kesimpulan tadi. Ada soalan sini nak tanya. Beres deh. Balik amal deh. Ada pepatah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ini puisi dia. Ilmu yang tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Dia puisi-puisi ni kita kena ada juga puisi sebagai nak suka-suka. Kena hafal. Al-ilmu bila thamar, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Disunatkan berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung serta membuangnya sebanyak 3 kali. Ini 3 kali. Ini tidak sebagaimana kepala dengan telinga. Kepala dengan telinga je sunat sekali. Habis kalau boleh faham tu kita pergi pula hadis 52. Saya nak baca 2 hadis lagi. Sikit sudahlah hadis ni sebab masuk bab lain dak tu. Haddatsana Harun ibnu Ma'ruf, haddatsana ibnu Wahb an Jarir ibn Hazim annahu sami'a Qatadah ibn Di'amah haddatsana Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi
mislu zufri lam yusibhul ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Daud, dan ini hadis sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Harun ibn Ma'ruf, telah berbicara kepada kami oleh Ibn Wahab daripada Jarid ibn Hazim bahawa dia telah mendengar Qatadah ibnu Di'amah telah berbicara kepada kami oleh Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang pada tapak kakinya ada bahagian sebesar kuku yang tidak terkena air. Nabi boleh nampak. Dia tu sudah ambil semaya lalu-lalu duduk jalan-jalan, dia tengok tapak kaki ada besar kuku tu, tak rata, kering. Maka baginda bersabda, kembalilah kamu dan sempurnakan wudukmu. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis ni sahih. Sanad dia tidak ada masalah. Abu Daud ni adalah hadis sahih. Kita tengok kosakata, kata perkataan dalam hadis ini. Irji'. Irji' ini makna kembali. Kembalilah. Ini adalah dia panggil fi'il amar. Perintah. Irji'. Kita nak ingat mana? Kembali, klik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Raji'un, balik. Irji'. Kembalilah. Maknanya buat semula, Nabi kata. Qadamihi, kakinya, iaitu bahagian kaki yang memijak tanah, tidak qadam. Lam yusibhul ma, ada sesuatu tempat yang tidak terkena air akibat kecuaian ketika berwuduk, tak kena air. Fa ahsin wudu'ak, perelokkan atau sempurnakan wuduk kamu. Hadis ini adalah sebahagian daripada lapas hadis yang panjang yang bermaksud, sebenarnya dia ambil sekerat hadis ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang solat, sedangkan di hujung tapak kakinya terdapat kawasan sebesar shilling, dirham yang tidak terkena air, maka baginda memerintahnya supaya kembali berwuduk dan solat semula. Oh, Nabi tengok dia semaya ni. Itu tak tahulah, dia kata gitu mukjizat Nabi dah. Dia boleh nampak berkali tikau duk semaya basah lagi hak lain, nanti hak tu kering. Baik, oleh itu hadis ini menunjukkan bahawa wajib bagi seorang itu menyempurnakan wuduknya dengan mengalir atau meratakan air ke seluruh anggota wuduknya. Jadi gini, daripada hadis ini kita faham, tak boleh tidak anggota wuduk mesti rata. Tidak sebagaimana tayamum, jangan tukar dia. Tayamum tidak wajib rata. Orang kita ni kalau dia luruk juga. Tayamum ni lebih kepada kelakuan saja. Kita ambil debu tu sekali, dia tidak suruh 3 kali, sekali muka. Jangan buat siapa pun, dia suruh buat kelakuan saja. Itu beza dah. Begitu. Tidak suruh rata. Dia tidak. Dia sebabnya Tuhan nak tengok ta'abbud kita. Kita taat kepada dia. Bila dia suruh buat dengan tanah buat, dia tidak rata dah. Itu beza. Ada pewuduk dia suruh rata. Sikit pun tak boleh. Sebab tu kena, kalau kita duduk ngecak ke Allah, sudah molek sudah semaya tiko, bila tiko duduk doa lah, nampak dah tak ada tengok habis kering dah. Lepas ngecak rumah, saya kalau ngecak rumah ke Allah 2 kali semaya semua sudah semaya tengah salah doa la ilaha illallah mai semua dah. Pasal apa? Sebab anggota wuduk mesti kena rata walaupun sikit, tidak sebagaimana tayamum dah. Seluruh anggota wuduk ni wajib meratakan. Begitu juga jika terdapat sesuatu yang boleh menghalang air daripada sampai kepada anggota wuduk, macam getah tadi, macam cap tadi, maka wajib membuang halangan tersebut sebelum berwuduk. Dah kita kata cap seming, tidak cap seming larut air kan ni. Yalah, tiko dia lembek, tidak larut lagi. Bila dia kering, air tak boleh masuk. Ni tu cap seming tu. Dia cap tu walaupun dia larut air kan, ketika dia basah tu dia memang dia larut, bila dia kering dia jadi macam seal juga, tak boleh masuk. Begitu juga sekiranya seseorang yang memakai cincin yang ketat. Ni orang muslimat ni ada pakai cincin, orang lelaki ada juga dah cincin. Ini orang tak bomoh ada cincin banyak dia. Saya tak minat benar cincin. Pasal rimah tak boleh ada dia.
Cicing ketat dah sehingga boleh menghalang daripada air sampai ke anggota wuduk, maka wajib menggerakkan, wajib gerak. Kena buat gini dah cicing tu dah. Kalau pakai longgar jatuh pula cici-cici beli yang mahal tu. Kena pakai ketat dah. Kena gosok gini. Pusing-pusing supaya air tu masuk. Selain itu hendak bincang, tak rasa tidak serupa dengan kitab-kitab pekoh mazhab kita. Hadis ini juga menunjukkan bahawa mualah ni makna dia tak boleh sengih, iaitu berturut-turut basuhan antara anggota wuduk merupakan syarat sah wuduk. Mana tak boleh tinggal lama. Lepas basuh muka kena basuh tangan lalu. Segera tu setara mana tidak dicelahi dengan perbuatan lain. Basuh muka dulu, lepas tu pergi basuh kaki masjid. Basuh kaki di masjid. Misalnya. Kita baca dalam kitab-kitab Jawi kita ni, dia kata boleh lagu tu macam Cik Romli sebut tadi. Basuh, tak sebasuh kaki lah, apa kau salah, kita pergi basuh di masjid. Boleh dia kata, sebab mualak tidak diwajibkan dalam berwuduk. Tapi ulama-ulama, setengah ulama yang dia kata mualak ni wajib, dia tengok pada hadis tadi. Hadis tadi kena mualak. Pasal apa mualak? Kita bincang depan. Baik. Kena berturut-turut. Supaya jawab nikah juga kena mualak. Saya nikah dan saya kahwin kat akad nikah ni tu email kata lama kak. Dia duduk diam dulu, minum air seteguk baru saya terima. Dia tak boleh, jadi putus mualak. Tidaklah kata segera, tapi maknanya tak ada kerja lain. Tidak kata lepas tu email ringgit saya terima, lalu tak ringgit kak saya terima, tak ada masalah. Cuma tak siap muka lain. Lepas bunyi ringgit tu email sebut tu, dia buat muka lain dulu, kecek muka lain, jawab telefon dulu, barulah saya terima. Tu tak aci dah. Itu orang panggil mualak. Ada dalam beberapa ibadat kita yang mualak itu wajib. Dah. Berturut-turut. Termasuklah bersuci. Sehingga saya pernah dengar ustaz dulu, kalau tidak ingat di masa di UPN ada Pak Yazid, almarhum Pak Yazid, dia cerita dia apabila dalam puasa ni kan nak mandi wajib ni kan, takut melibatkan tempat-tempat ni kena gapo dia takut masuk air ke guana ni kan. Jadi dia kata dia mandi waktu malam tu, dia mandi separuh dulu. Tempat-tempat yang hok kena gosok mana celah-celah anggota sulit ke apa tu, lepas tu mari pagi esok pakai jiru luar sambung hok tu dia kata. Jadi kalau kita kira hak ni, kalau yang ulama dia katakan mualak itu wajib, tak sah lah tu. Dia kena sambung, tak boleh basuh sekerak ahli pagang tengah malam katakanlah pasalnya malam sejuk dah, basuh hok tu lah. Nanti pagi esok basuh semula pula, basuh sekerak. Supaya ambil semaya tadi dia basuh kaki di masjid dah. Dia. Jadi kalau mengikut hukum mualak ni tak boleh gitu. Baik, dia ambil dalil mana? Ia berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap lelaki tersebut agar mengulangi dan menyempurnakan wuduknya. Apa Nabi tak kata, kaki tak kata pergi basuh kaki semula. Nabi suruh ambil air semaya semula. Ulama yang dia kata tidak wajib mualak, walaupun hadis tadi suruh gitu, dia kata Nabi tak suruh ambil air semaya semula, Nabi suruh sempurna. Tidak gitu dalam hadis tadi. Sempurna tu maknanya pergi basuh tempat tak kata lah. Faham ini? Itu dua, Dan bagi ni macam Ibnu Hajar ataupun As-San'ani yang tafsir hadis ni, dia kata mualak tu wajib sebab Nabi suruh start A sampai Z semula, start daripada basuh muka semula. Tak aci dah kita kata dah kaki tak kata, pergi basuh kaki lah. Tak, sebab dia kata putus mualak dah, mari semayang dah. Jadi dia kata mana dalilnya? Dalil dia tu Nabi suruh buat semula. Nabi tidak suruh buat semula, Nabi suruh sempurnakan. Mana sempurna tu buat tak sempurnanya. Jadi tak apalah, boleh pakai dua-dua dah. Ada ulama kata gitu dah. Saya dulu pun pakai hal lagu tu juga, pakai misalnya kali kita tengok tak kata. Dan sehingga kan gini, ulama yang kata tak ada mualak ni, dia kira ambil setakat hak tak kata. Baik, katakanlah kita sudah basuh muka, lepas muka tangan dah. Lepas kita basuh tangan,
Tiba-tiba kita tengok, lepas basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki dah. Kita pergi semaya. Bila kita semaya, sudah semaya tu tengok, di tangan kita ni ada cap. Jadi hak kata tak payah mualak ni, kita buang cap hak tu, kita hanya basuh situ dah. Dah lain kata dah. Lepas tu bila basuh dia tu, kita nak ke tertib. Tak boleh basuh sini saja. Kena ambil anggota kemudian pada dia. Kena kepala dengan kaki. Kalau kena di kaki, kaki saja. Nampak tak? Ini bagi ulama yang kata tak ada mualak. Kalau kata mualak, kena ambil air semari semula. Boleh beza dua ni? Saya kita ambil air semaya dari di masjid ada. Dari bilik ambil air semaya dengan air. ya ya. Ambil sampai masuk kaki tu, air habis. Kita pun ada jarak asyik masa gini luar dengan kolam. Waktu dia boleh ni. Gini. Dia kira tidak ada pekerjaan lain. Kita masih lagi buat kerja tu. Cuma putus air kan. Putus paik ni kita pergi paik lain. Waktu dia kira tidak. Gini. Soalan dia tak ni. Bila dia ambil wuduk. Tiba-tiba tak ada habis wuduk tu habis air. Pergi cari air lain. Adakah itu dia kata putus mualak? Kalau dalam keadaan lagu tu dia kira tak putus. Tapi kalau nak ambil air ni. Kena start kereta. Pergi cari air masjid tu. Waktu dia kira putus lah mualak tu dah. Kalau bawa ke bilik air ni nak cari bilik air lain tidak putus mualak. Cari air tu kan dia buat. Kau tukar dah lagi tu dah. Boleh tu dek? Jadi jika mualak tidak diwajibkan, ini bahasan yang dia kata mualak ni wajib. Sudah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya membasuh bahagiannya tidak terkena air saja. Saya dulu pakai mualak ni tak ada. Lama dulu buat tapi nak ulas semula ke wala ni saya dak lah pakai mualak juga lah ni. Kita ubah hamil lah ni. Tapi hak lepas-lepas dah tu biarlah sebab ada ulama kata boleh. Dah, biarlah hak lepas. Mualak ni dua-dua tu dari mazhab Syafi'i belaka tu ataupun mazhab lain. Wallahu alam tapi hak kita dah bacanya mazhab Syafi'inya. Maksudnya mazhab Syafi'i yang kata kena tak apa tidak mualak ni mazhab Syafi'i. Atau dia kena mesti kena ada mualak tu mazhab kita apa mazhab ni. Adakah mualak itu mazhab Syafi'i? Wallahu alam. Sebabnya banyak kita jumpa dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri pun kita tak aji tanya dia, tak aji tengok kitab Al-Risalah dengan Al-Um dia. Banyak kitab-kitab Jawi ni dia kata tak payah mualak. Situ. Ada tak apa dengan Syafi'i ada. Ada kata wajib mualak ni hanya dalam mazhab lain je. Tu kita bimbang takut ada juga ulama mazhab Syafi'i ini kata wajib juga. Takut dari Syafi'i ini bagi dua pula. Tapi hak selamatnya pakai ni dah. Pakai mualak lah. Ambil semai semula lah. Hak lepas dah tu biarlah. Pasalnya kita berpegang pada pendapat ulama juga tu pun. Istifadah diwajibkan meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Ni. Hak mustahak ni kena rata dah. Disyaratkan mualak atau berturut-turut antara basuhan setiap anggota wuduk. Wajib membuang atau menghilang segala penghalang yang boleh menghalang air daripada sampai ke seluruh anggota wuduk. Sebab tu kita ni kita tak pakai sepuluh-sepuluh kapi tu orang tino dia panggil gapo bukan ina tu dia cuma cak. Cute dia panggil apa? Istilah dia gapo dah. Dia cak cute lah. Kalau ada orang Melayu kita pakai hak tu hak tino pakai tu kita kata tak semayan ni kalau ni. Tapi dia kata ketika dia uzur dia pakai dia tak. Dia boleh lah. Tu dia masuk air. Macam dakwah tak ada masalah ni. Air boleh masuk. Okey. Akhir sekali ni hadis akhir sekali tak? Tak lagi tak akhir lagi ni. Ada. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Waqi' an Mi'mar an ibn Jabr an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila 5 amdad. Rawahu Muslim. Telah berbicara kepada kami oleh Qutaibah ibnu Sa'id, telah berbicara kepada kami oleh Waqi' daripada Mis'an, daripada Ibnu Jabr, daripada Anas katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu muk cukup dia ambil air sembahyang dan mandi dengan satu sok segatang ataupun 5 cupuk, 5 muk. Boleh tak kita buat lagu tu? Kita kalau tak boleh 3 beledi tak kena dia. Tambah-tambah kalau air pahit lo ni kita tak suka-suka pegau.
Jadi sikit sebanyak pembaziran air itu boleh menjejahkan pahala bersuci kita. Kena berjimat air walaupun air kita banyak. Iktasid bil man walau kunta fil bahri. Berjimatlah dengan air walaupun kamu berada di tengah lautan. Kena jimat air dah. Kita klik training, ambil air secupok. Nak ambil sembahyang ni cukup ke tak? Cukup semua sekali tu dengan komo air dengan sempurna dia sampai ke basuh kaki. Sebotol air mineral cukup kita. Secupuk air mineral besar 1.5 liter tu dah. Cukup. Kalau buat sepik cukup. Dah, ada orang buat dah. Dia tebuk lebihan. Ada besar paku lebih. Botol dia botol besar tu dia tebuk paku. Dia buah air dah tu kan, dia ambil air. Dah, cukup. Kita nak bincang ni dah. Ini hadis sahih Muslim, sanadnya okey. Yatawaddau bil mud, berwuduk dengan secupuk air iaitu 1/4 gantang air. Menurut sukatan semasa secupuk bersama dengan 225 gram. Manakala segantang bersama dengan 2500 gram. 925 gram ni dan 925 ml. Air mineral botol kecil. 900 tu. Besar sikit pada hak 500 tu. Kan eh? Cukup ambil semayang tu. Tu, tu besar lagi tu. Terlebih tu. 700 dah tu. Tak apalah 925 dekat 700. Dia cukup tu dah. Manakala 3 kali Nabi buat. Menunjukkan dia guna halus. Acu tebuk paku. Saya rasa cukup ke tebuk paku. Enggak, Nabi tak ada lagi spray masa tu. Manakala segantang bersama dengan 2.5 liter. 2.5 liter ni kita kata 2 botol air mineral besar. 1.5 tu 3 dah tu. Cukup ke tak? Mandi wajib ni. Nak guna tu. Wa yaghtasilu bis-sa' dan mandi dengan segantang air, yakni mandi wajib. Ila 5 amdad, sehingga 5 cupuk. Paling-paling nak pergi pun 5 cupuk Nabi. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mandi wajib dengan menggunakan air sebanyak 4 hingga 5 cupuk. Tak kena ada budak lah ni cupuk. Dia tengok cerita Piramli Alibaba Buja Lapuk, boleh kena gatal dia. Kalau di saya beli itu di Yala, dia panggil lota. Dia kecil. Ada cupuk lagi sana ni? Oh. Lota dia muncul dia kecil lah. Sebab tu orang tua dulu dia guna kendi tu dah. Sebab dia nak ambil sembahyang. Kendi tu lagi praktikal kan? Dia cucu sikit-sikit cik. Itulah rasionalnya orang dulu dibalas harga apa dia ada kendi. Ambil sembahyang. Barulah cukup dah. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam menganjurkan kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan termasuk aspek ibadah. Datuk Najib sebut duk wasatiyah dulu. Sederhana lah tu. Melalui hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat berhemah dalam penggunaan air ketika bersuci. Baginda hanya menggunakan air sebanyak secupuk untuk berwuduk, manakala untuk mandi wajib baginda hanya menggunakan sebanyak segantai air ataupun 5 cupuk. Ia menggambarkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan air pada tahap yang paling minimum, bukan sahaja bertujuan mengelakkan pembazaran tetapi juga menggunakannya mengikut keperluan. Kesederhanaan ini bukan sahaja dituntut dari segi kuantiti air tetapi juga dari segi penggunaan air. Sebagai contoh, jika disunatkan membasuh anggota sebanyak 3 kali, maka dilarang membasuhnya melebihi 3 kali. Ni kita tahu dah sekat 3. Kalau nak basuh 5 dia jadi makruh. Bukan boleh pahala lebih tu, kau kurang pahala tu. Basuh tangan sekat 3 kali, kita basuh 5 dia jadi makruh. Begitu juga dengan cara membasuhnya, tidak perlu mencedok air melebihi keperluan. Oleh itu dalam ibadat bukan sahaja matlamat sahaja yang perlu dilihat, tetapi cara dan pendekatan juga perlu diambil kira. Dalam hal ini contoh ikutan yang terbaik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mengaji hadis nak tahu.
rupa bentuk dan kaifiatnya ialah Rasulullah lah contoh yang terbaik. Istifadahnya ialah dianjurkan bersederhana dalam segala ibadat urusan termasuk urusan ibadat, disunatkan berwuduk dengan secupa air dan mandi wajib dengan segatai air atau 5 cupa, haram membazir dalam segala urusan termasuk urusan ibadat. Bazir ni haram. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Sebab tu dalam Quran dia sebut adik-beradik setan. Bukan saja ambil sembahyang nak buat kerja kita makan minum apa, kalau bazir tentu dosa. Ada soal jawab. Kita gamuk kau kita buat dosa. Di akhirat tengok ini dosa gapo ni? Dosa bazir banyak dah kita ni. Berat kita dah. Dosa bazir. Akhir sekali dah. Kita ambil semaya ke pemandi wajib ke kita guna air baik tu. Kita nanti bicara untuk tiga ni kita pergi ke mana? Bertiga. Betul juga air baik. Sepatutnya cuba tengok mula Tok Guru dia ambil semaya dia bertisasa. Dia lepas basuh muka masa dia nak gosok dia tutup dulu paip. Dia gosok dia nak basuh tangan dia buka pula air dia masuk dia nak gosok lengan dia tutup dulu dia gosok. Jangan bicara tangan tu tiga tangan tu ada kau so kata so masa tu tutup air tu muka tu kata sekali. Adaklah sambung pun tak apa kita buat sekali, 2 kali gitu. 3 kali. Masalah 3 kali sekarang ni bukan masalah bazir ni. Yalah kita kira lah. Muka pahit ni benda-benda baru kata pahit ni. Tapi ya takut bazir air dah. Kalau kita sambung lah apa salahnya? Rata pula. Ada. Gitu deh. Boleh tu deh. Saya nak perhati juga ni sebabnya kita nak masuk bab lain dah. Bab al-masfu al-khafa. Ni berapa dah akhir kali dah. Ni hadis akhir dah. Dah hak tu dia sambung dah. Hadis riwayat lain. Hadis tu dah. Hadatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi, hadatsana Muawiyah bin Salih an Rabi'ah an Abi Idris Al-Khawlani an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah as-sabaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, telah berbicara kepada kami oleh Abdul Rahman ibn Mahdi, telah berbicara kepada kami oleh Muawiyah bin Salih, daripada Rabi'ah, daripada Abu Idris Al-Khawlani, daripada Uqbah ibn Amir, katanya Rasulullah bersabda, tiada seorang pun di antara kamu yang berwuduk dengan sempurna. Kita wuduk sempurna ni macam tadi lah buat berlaku sunat, wajib sunat. Kemudian dia berdoa. Lepas wuduk tu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ke habis tadi, makna dia aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kalau baca lagu tu, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8 dan dia boleh masuk melalui pintu yang dia kenakan. Besar benda ni. Nabi jamin masuk syurga dengan lagu ni. Jadi tak sebab tak ingat lagu ni. Tak ingat semua ni. Lorak lepas ambil semaya pakai lak agak. Baca kodok ni. Jadi mula hari ni baca lah. Baca boleh jalan apa dah. Baca. Selagi lagi tambah wazada Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadatsana Ja'far ibn Tha'labi al-Kufi, hadatsana Zaid ibn Hubbab an Muawiyah bin Salih an Rabi'ah Ibn Yazid Ad-Dimashqi an Abi Idris Al-Khawlani wa Abi Osman an Umar bin Khattab. Hadis ni sahih. Jadi dengan lapas tambahan. Jadi ada lapas kerak tu dia ada tambahan waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minat tawabi tadi. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sambung doa tadi. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi hari ini mengikut riwayat dia telah berbicara kepada kami oleh Ja'far ibn Tha'labi al-Kufi, telah berbicara kepada kami oleh Zaid bin Hubbab, daripada Muawiyah ibn Salih, daripada Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimashqi, daripada Abu Idris Al-Khawlani, dan Abu Osman daripada Umar Al-Khattab. Jadi sanadnya sahih, tidak ada masalah. Kita tengok kosakata ni fayusbiru. Ni kita nak tengok ni.
Kalimah yusbiru berasal daripada isbag yang bermaksud menyempurnakan. Ia bermaksud mengalir dan meratakan air ke seluruh anggota wuduk sehingga dicelah-celah kulit anggota wuduk. Jadi yang Nabi jamin masuk syurga tu tadi ialah bila kita tu ambil wuduk tu kita buat sempurna sungguh, kita teliti. Bukan ambil main-main, kita gosok. Satu dah. Futihat ia boleh dibaca sama ada bacaan futihat ataupun futihat. Ia bermaksud dibuka atau betul-betul buka. Kalau kata futihat, buka betul-betul. Futihat, buka saja. Oh, dia buka pintu, suruh masuk pintu mana? Kita nak so je pintunya. Lapan-lapan dia buka. Ahlan wa sahlan, wahai orang yang bersuci. Dia baca doa mengikut yang ditunjukkan oleh Nabi. Nampaklah. Kalau kita berasa besar, nampak tak boleh tinggal. Al-Jannah syurga, iaitu satu tempat kemudian di akhirat yang penuh kenikmatan sebagai balasan kepada mereka yang taat dan beriman. At-tawabin, orang yang bertaubat, iaitu orang yang mengaku berdosa, menyesal perbuatannya, kemudian bertaubat dan berazam tidak akan melakukan kembali. Al-mutatahhirin, orang yang suci dan bersih, iaitu bersih daripada dosa dan kotoran najis. Hadis ini menunjukkan dianjurkan membaca doa selepas selesai berwudu. Baca doa dah. Hukumnya adalah sunat dan merupakan ijma' ulama, malah disunatkan juga selepas mandi wajib dan tayamum kerana ia termasuk dalam amalan bersuci. Mandi wajib pun sunat baca doa tadi, tayamum pun sunat baca doa tadi. Baik, Imam An-Nawawi berkata, lagu mana ni? Imam Nawawi maksud dia. Seluruh ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa digalakkan membaca doa selepas mandi junub. Doa tersebut adalah dibaca selepas selesai berwuduk yang sempurna. Hal ini bermakna kelebihan yang akan diperoleh seseorang yang membaca doa tersebut tertakluk juga kepada sejauh mana kesempurnaan wuduknya. Sebab Nabi kaitkan dengan kesempurnaan wuduk. Dia tidak kata siapa-siapa dia baca. Kan? Dia tidak kata siapa-siapa dia baca doa ni maka dibuka lapan pintu syurga. Tak. Dia sempurna dulu wuduk dia, barulah dia baca hak tadi. Jadi nak sempurna dia kita belajar tu, nak berbahaya dari hidung lagu mana, komo lagu mana. Nampak tak? Jadi Zuhur sekarang cuba amal lalu. Allah buka pintu syurga. Siapa dia kata? Nabi janji lagu. Nabi janji. Dia bukan janji supaya pilihan raya tak dia. Dia ada tambah sikit aja doa juga. Orang lelaki tu ada tambah main mana tu enakan lah tu. Hak tu memang tambah supaya doa ketika azan innaka la tukliful iman tak ada dalam riwayat. Tu sudah tambahlah. Hak tu orang tambah, orang kita suka nambah. Bila dia tambah semua. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan satu package. Package ni bagi siapa yang melakukannya pasti akan mendapat kelebihan memasuki mana-mana pintu syurga yang sedia terbuka dan menanti kedatangannya. Package tersebut merangkumi wuduk yang sempurna diiringi dengan doa selepasnya. Ni package. Tak aci doa saja ni dah. Wuduk sempurna campur doa baru masuk package. Tak pergi dengan package tak boleh. Arab Saudi hamba klik dah. Wuduk yang sempurna ialah wuduk yang dilaksanakan sebagaimana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memenuhi segala syarat, rukun dan sunat wuduk serta mengelakkan pembazaran air ketika berwuduk. Ni. Kalau bazar air tak jadi sempurna juga. Payah juga. Sempurna sungguh. Air ya jima, hak sunat buat belaka. Bila Nabi kata 3 kali, buat 3 kali, hak sekali, buat sekali. Dah kita ilmu kita ada dah, kita belajar dah. Start daripada basuh pergedua, pergelangan tangan. Hak ni kalau tak ingat semua ni. Kamu masuk dalam hidup. Kalau apa kami bak bermuka selalu. Ambil wajib dah. Tinggal kita 3 dah. Lepas basuh muka, dia cara nak sapu kepala pun buat sapu hak Nabi tu. Buat gitu sepenuh tu dah. Hak ambil 3 kat tu hak minimal tu tak sepenuh tu. Syarat sah tu. Buat semua. Lepas tu basuh kaki, siap belakang dengan kita biar rata molek, jolok-jolok kaki di celah jari tu. Lepas tu barulah kita berdoa. Jangan bazir air lagi. Insya-Allah boleh masuklah syurga yang dijanjikan oleh Nabi ni. Hukum membaca doa ketika membasuh setiap anggota wuduk.
Selain doa yang dianjurkan membacanya selepas berwuduk, terdapat juga sebagai masyarakat Islam yang mengamalkan doa ketika membasuh setiap anggota wuduk. Ini banyak dari kitab-kitab tersebut. Ketika basuh muka, ya Allah ya Tuhanku, biarlah cerah muka aku. Kemudian di akhirat nanti bakal basuh tangan, biarlah tangan aku ni boleh menerima sorak amalan dah. Itu adalah doa reka yang sebenarnya tidak terdapat satu hadis sahih pun yang menganjurkan demikian. Bahkan ulama hadis mendapati kesemua hadis berkaitan dengannya adalah dhaif. Menurut Imam An-Nawawi, doa yang dibaca semasa berwuduk tidak mempunyai asas sama sekali. Inilah masalahnya, dia tak ambil Imam Nawawi, dia ambil orang lain. Imam Nawawi ni ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata tak usah baca lah hak doa tu. Hak Nabi ajar hak ni. Memang dalam kitab-kitab ada lah. Kalau kita royak punya marah demo, kata tak usah baca lah marah demo. Sebabnya ya dari ihya dia dah. Dah Imam Nawawi kata. Imam Nawawi lah dia banyak dia mengkritik dalam kitab Imam Nawawi. Dia kerja 100 tahun. Imam Nawawi dia mati tahun 970 ni. Imam Ghazali 505. Dia banyak lagi hak dia sebut, hak dia marah benarnya. Dalam kitab ihya tu semaya sunnah ar-raghaib. Dia kata ini adalah bid'ah yang tercela. Dia marah ke Imam Ghazali tu. Jadi Imam Nawawi kata tak ada asas. Baca tak adil lah. Jadi sementara Ibnu Qayyim pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca basmalah. Bismillah. Nabinya bila nak basuh tangan bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca tak ada baca doa muka lain. Sudah tu barulah dia baca doa. Ni. Doa ni lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau nak hafal doa ni tak apa tak kena, tengok dalam hadis tu campur dua-dua. Hadis 53 dengan 54. Sekerak duduk di 53, sekerak duduk di 54 dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi orang yang tambah wa ja'alni min ibadikas salihin. Tak usahlah, hak tambah. Tak usah. Baca ni. Tak usah dah ambil. Imam Nawawi kata hak ni. Apa yang kita nak leluh cari kita ampun? Ambil hak Nabi ajar. Dan Nabi ajar sekarang ni. Salah kalau turut Nabi. Dia nak tambah-tambah tu apa? Salah kalau turut Nabi betul sih. Itu masalah kita ni. Tak sedap tak panjang. Kalau mana kita guna nafsu kita. Saya ulang sekali lagi baca gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia ada sebut pula kena menghadap kiblat apa semua itu tak payah dah. Jadi sudah tu kan? Kita membaca lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan Allah akan kurniakan sebagaimana yang Nabi janji itu, ahlan wa sahlan, masuklah ke dalam syurga mana-mana pintu yang kita nak masuk.